Biji-biji betul. Okey. Okey, bunyi ni. Sound tak okey ke? Okey tak? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin, amin, rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Segala puja-puji cinta kita hanya kepada Allah yang telah memberi kita hidayah dan taufiknya, mengizinkan kita dengan rahmat kasih sayangnya berkumpul di dalam majlis ilmu. Kita sambung kelas tadabbur kita, iaitu masih di dalam surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar, surah Makkiyah. Okay. Diturunkan di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Surah ke-82 dalam Al-Quran. Okay, ayat-ayat Makkiyah. Allahu Akbar. Semuanya total 19 ayat. Okay. Kita kena ingat surah Al-Infitar 1-4 adalah kata janji-janji Allah, iaitu Allah menggambarkan bagaimanakah suasana berlakunya hari kiamat. Nama surah diambil pada ayat 1, Idza as-samaa'u fatarat. Maka nama surah ini ialah surah Al-Infitar. Allah menggunakan idza. Okey, semua ni kita dah jelaskan. Okey, 4 ayat ini untuk membenarkan hiruk pikuk keadaan di hari kiamat nanti, maka Allah datangkan ayat 5. Allah datangkan ayat 5. Ayat 5 adalah tema kepada surah Al-Infitar ni, iaitu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Okay. Allah berfirman, Allah kata, ketahuilah 1-4 tadi bagaimana berlaku hari kiamat. Sungguh ayat 1-4 itu ialah untuk membenarkan ayat kelima. Okay, membenarkan ayat kelima. Apa kata ayat kelima tu? Ayat kelima kata, seolah-olahnya ayat 5 ni jawapan bagi sumpah Allah ayat 1 hingga 4. Okay, Allah mengatakan, apabila semua ini terjadi, ayat 1 hingga 4, semua fenomena ini terjadi, okey, maka okey, apabila semua ini terjadi, apakah maksudnya? Maksudnya ialah setiap jiwa alimat nafsun akan tahu, setiap jiwa maka dia akan tahu apa yang telah dibuat dahulu di dunia dan apa yang telah dia bekalkan untuk hari akhirat. So ayat 5 ni adalah tema kepada surah Al-Infitar. Okay? 1 hingga 4 itu untuk membenarkan ayat kelima ni. Sebab yang pentingnya ayat kelima ni Allah nak bagi tahu, sungguh maka kita semua, wahai hamba-Ku, maka hendaklah kamu berbekal. Sebab setelah berlaku 1 hingga 4 nanti, okay, kamu jangan sampai menyesal, berandai-andai kenapa kat dunia dulu tak panjang qiyamul lailnya, kenapa di dunia dulu tak banyak infaknya. Okay, itu ayat yang kelima. Kita dah hurai itu. Kemudian ayat ke-6. Ayat ke-6 apa yang kita belajar? Dia dah masuk tema kedua kepada paragraf kedua dalam surah Al-Infitar ialah bermula daripada ayat 6, iaitu ayat 6 merupakan
Ayat 6 hingga 8 sebenarnya adalah dalil bukti rububiyah Allah, dalil bukti wujudnya akan adanya hari kiamat. 1 sampai 5 tu ialah membenarkan hari kiamat. Okey, bagaimana suasana hari kiamat tu Allah ceritakan. Kemudian maka ayat 5 tu Allah kata maka berbekallah, dan ayat 6 hingga ayat 8 adalah dalil ataupun bukti rububiyah Allah. Apakah tauhid rububiyah? Kita beriman bahawa satu-satunya Allah yang mencipta, kan? Okey, yang menghidupkan dan mematikan, yang menurunkan hujan, yang memberi kita rezeki, yang mengatur alam ini. Semua yang di langit dan di bumi, semua makhluk. Okey, Allah yang mengaturnya. So ayat 6 adalah dalil tanda rububiyah dan dalil adanya hari kiamat. Okey. Tetapi menurut Imam Fudail bin Iyad, kalau kita tengok ayat ni, ya ayyuhal insan, maksudnya apa? Untuk semua orang beriman ataupun tidak beriman. Untuk semua orang beriman ataupun orang kafir. Okey. Dia adalah ayat umum. Okey, ya ayyuhal insan. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu? Okey. Soalan ini Allah tanya kita. Okey, Allah tanya kita, wahai manusia, kenapa? Kenapa Allah macam pelik, hairan. Pelik kita semua ni boleh lupakan tentang hari kiamat. Tak percaya pada hari kiamat, maka tak berbekal, maka tak beramal. Sedangkan Rabb, okey, dalam ayat ni ada Rabb, bi Rabbikal Karim, Tuhan yang maha. Macam mana kau boleh lupa pada Tuhan yang maha mulia? Siapakah Tuhan yang maha mulia didescribekan di dalam surah Al-Infitar ni? Ialah Allah yang khalaq, kan? Allah yang menciptakan, Allah yang sempurnakan, kemudian Allah jadikan tubuh kita sempurna dan seimbang. Allahu Akbar. Kita selalu lupa. Minggu lepas saya ada beri, minggu lepas kita cuti kan? Okey, minggu sebelum ni, iaitu siapakah yang menciptakan air mani? Siapakah yang menciptakan air mani? Kita lupa kan? Kita selalu lupa kan? Okey. Allah ada sebut dalam surah Al-Waqi'ah ayat 58 sampai ayat 60. Allah berfirman, okey, surah Al-Waqi'ah, afara'aitum ma tumnun, tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kami pancarkan ke dalam rahim? Aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun, adakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Air mani tu siapa yang cipta? Waktu baby dah ada air mani ke? Sekian waktu tertentu, umur tertentu baru ada air mani. Pesan dekat anak lelaki kita, pastikan tidak kau letakkan spermamu, air manimu di tempat yang tidak sah. Pesan dekat anak cucu lelaki kita. Okey, bab-bab memesan ni, saya pernah tunjuk dulu iklan zaman dulu kan. Nak keluar rumah jangan rogol anak orang. Itu surat khabar dulu-dulu. Maknanya kita ni kadang-kadang terlalu konon-kononnya lah. Macam benda memalukan lah, nak jaga sangat belum sampai umur lah, nampak sangat kita ni macam gila seks pula. Tak, kita kena ikut cara Quran. Parenting ni kena ikut cara Quran. Bab-bab macam ni kena direct straight to the point. Okay. Wahai anakku, jangan kau letakkan benihmu, spermamu, air manimu di tempat yang tidak sah. Pesan dari bila dia akil balik tu je, kita dah memang kena pesan. Okey, berpesan-pesan kita. Okey, Allah katakan adakah kamu yang menciptakannya? Sampai tua yang sangat tua dah tak ada air mani dah. Banyak mana air mani keluar, kita kan tentukan? Tak. Bagaimana daripada air mani tu melekat? Okey, dan surah Al-Mu'minun, surah Al-Hajj, okey, surah Al-Insan, semua ada menceritakan bagaimana kejadian kita manusia kan, daripada saripati tanah, kemudian jadi air mani, melekat dalam rahim macam mana, kita duduk dalam rahim macam mana, fasa macam mana, semua Allah dah ceritakan detail sangat dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Mengatasi ilmu embryologi yang dikaji sejak akhir-akhir ni. Okey, maksud saya dalam puluhan tahun lah. Okey, saintis mula dapati dan sebagainya kejadian embryologi manusia. Tetapi Al-Quran kalau kita tahu lebih 1400 tahun. Maka siapakah yang menceritakannya? Sedangkan zaman Nabi, dan kita tahu Nabi itu ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Okey, Allahu Akbar. Semua ni Allah yang atur. Okey, masuk dalam rahim lelaki ke perempuan, kulit putih ke kulit gelap, cacat ke sempurna, pandai ke bodoh, kita tak tahu waktu dalam rahim. Semuanya Allah sahaja yang tahu. Okey. So hari ni kenapa Allah tanya ni? Kenapa kau terpedaya?
Kenapa kamu terpedaya? Kamu tak berbekal sebab kamu tak percaya pada hari kiamat. So jangan sebut lagi sebab syaitan goda saya. No. Dalam surah Al-Fitar ni Allah kata punca utama kamu tak berbekal ialah sebab kamu tak percaya pada hari kiamat. Nombor satunya bukan salahkan syaitan tak beramal sebab tak percaya pada hari kiamat. Itu namanya penyakit syubhat. Ragu tentang hari kiamat. Okey, sebab itulah kita tak berbekal. Okey, sehingga kita sampai Allah kata kau lupa kepada Rabbmu, nama Rabbmu Al-Karim, nama Allah Al-Karim dari segi zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Allahu Akbar. Okey, kenapa boleh sembah matahari, boleh sembah bulan, boleh sembah batu, boleh sembah manusia, boleh sembah hawa nafsu. Okey, sedangkan Allah yang mencipta kita, kan? Allah yang mencipta kita. Air mani kita pun Allah yang cipta. Allahu Akbar. Okey, so ayat 6 sehingga 9 tadi. Okey, ayat 6, 7. Yang ni saya tunjuklah. Okey, nanti tengok detail dekat Quran. Okey, ni surah Al-Waqi'ah. Kemudian kita tengok dekat ayat 9. Itu peringgan ketiga dalam surah Al-Infitar, iaitu daripada ayat 9 kita tengok Allah Allah dengan sangat marahnya. Allah kata apa? Bahkan sebenarnya tidak ada yang membudaya kamu, hai golongan yang engkar, bahkan kamu sendiri tidak percayakan pada adanya hari pembalasan. Allah Akbar. Minta maaf saya terlupa. Balik semula ke ayat 6. Okey. Ya ayyuhal insan. Ayat ni umum untuk orang beriman dan orang kafir. Tetapi menurut Al-Imam Fudail bin Iyad, ayat ini juga untuk orang beriman dari segi apa? Fudail bin Iyad bila dia baca ayat ini, dia menafsirkan pada ayat 6 ini untuk orang yang beriman. Kenapa aku boleh lupa ya Allah pada kau yang Karim, kau yang Al-Karim ya Allah, sebab kau tutup aib aku. Sebab Allah tutup aib kita. Kita belajar dalam kelas Riyadhus Shalihin baru-baru ni yang Selasa lepas. Kita belajar surah Al-Baqarah ayat 286. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Warhamna tu menurut tafsir Ibn Kathir apa maksudnya? Allah telah menutup, antara rahmat Allah yang terbesar untuk kita ialah Allah telah menutup aib kita. Sehingga anak cucu kita tak tahu dosa-dosa kita masa kita muda-muda dulu. Suami kita mungkin ada benda rahsia yang sejarah kita yang tak tahu. Mak bapak kita mungkin ada benda keaiban yang dosa kita buat yang tak tahu. So antara rahmat Allah ialah Allah telah menutup aib kita. So Fudail bin Iyad kata, aku sampai lupa engkau ya Allah. Engkau yang sangat baik ya Allah. Aku boleh lupakan kau sebab kau telah menutup aib aku ya Allah. Okey. Allahu Akbar. So ingat ayat ini bila insan adalah both categories. Untuk orang beriman dengan orang tak beriman. Okey. Orang beriman dia lupa sebab apa? Satu, Allah Maha Baik, Allah tutupkan aib kita. Yang kedua, kita selalu lupa bahawa ada malaikat yang mencatat kita. Mencatat semua fi'il kita. Okey, yang mencatat fi'il kita. Allah Akbar. Kita selalu lupa ada malaikat yang mencatat. Allah Akbar. Okey, sebab itulah dekat ayat 9, bermula ayat 9 sampai ayat 12, okey, Allah menggariskan ciri-ciri yang kita selalu lupa, itu sifat malaikat, kan? 9 sampai 12. Okey, kita selalu lupa apakah perangai malaikat, apakah sifat malaikat. Okey, ayat 9, kalla bal tukadzibuna biddin, sebenarnya tak ada yang memperdayakan kamu hai golongan ingkar, bahkan kamu sendiri tidak percaya pada adanya hari pembalasan. Kemudian apa? Padahal sesungguhnya ada malaikat yang menjaga dan mengawas segala perangai kamu. La hafizin. Okey, sifat malaikat nombor 1 ialah hafizin. Itu ialah maknanya adiyanu tu maknanya sangat menjaga. Mereka tak culas, mereka tak cuai, mereka tak lalai. Okey. Sifat malaikat yang Allah gambarkan dalam surah Al-Fitar ni ada 4. Boleh dikatakan daripada surah An-Naba, okey, kemudian sampailah Abasa, Takwir, An-Nazi'at, okey. Ada ciri-ciri malaikat, kan? Perasan tak? Ada ciri-ciri malaikat. Tapi dalam konteks surah Al-Fitar ini, Allah memberitahu kita sifat malaikat yang mencatat amal kita itu ialah hafiz. Yang kedua, kiram, karim, yang mulia. Tak bodek-bodek, tak ada makan rasuah.
Okey. Kemudian katibin, apa yang ditulis tidak tokok tambah. Okey. Dan ya'lamun, sangat-sangat tahu apa yang kita taf'alun, fa'al, apa yang kita perbuat. Antara 4 sifat malaikat ni, mana yang paling menakutkan? Kalau ikut hierarki, nombor 1, iaitu Hafiz. Sifat malaikat yang paling kita takut yang nombor 1 sebab malaikat akan jaga catatan rekod kita sehingga hari kiamat. Takkan ubah, takkan hilangkan. Allahu Akbar. Kita tahu malaikat sangat taat pada perintah Allah kan? Mereka sangat jaga rekod kita tu. Allahu Akbar. Okay. So, itu adalah sifat malaikat yang paling kita takut. Okay, 4 sifat malaikat digambarkan surah Al-Fitar ini. Okay. Hafizin, la hafizin. Okay, la hafizin. Allah Al-Hafiz. Allah yang maha menjaga. So, hari ni, latihlah diri kita. Jom kita latih diri kita malu dengan malaikat yang berada di keliling kita. Especially malaikat yang berada di kanan dan di kiri kita yang sentiasa mencatat perbuatan kita. Apa beza fi'il dengan amal? Saya dah cerita 2 minggu lepas. Apa beza fi'il dengan amal? Kenapa dalam ayat ini taf'alun, bukan ta'malun? Apa beza fi'il dengan amal? Tak lama lagi kita start kelas fizikal, kena jawab. Ni kelas online boleh selindung lagi lah. Okay. Fi'il apa beza dengan amal? Okay, nampak macam sama tapi tak serupa. Fi'il ni maknanya benda yang kita buat, perbuatan yang kita buat sedar dengan tak sedar. Berniat atau tak berniat semuanya kita panggil fa'ala. Tapi bila amal, pastilah ada niat. Bila niat itu disertakan dan semata-mata kerana Allah, maka dia akan bernilai ibadah di sisi Allah. So kita nampak tak dua dimensi yang sangat penting untuk kita submit amalan kita kepada Allah. Yang pertama, macam mana bagus pun amalan kita, tapi jika bukan niatnya kerana Allah semata-mata, maka Allah tolak. Allah reject. Okay? Syarat amal soleh pertama, ikhlas semata-mata kerana Allah, dan kedua, ittiba' Rasul. Dah ittiba' Rasul dah, ikut sunnah. Tetapi masalahnya pula tak kerana Allah, mengharap pujian orang, maka amalan itu juga tertolak. Letih je kita buat, rupanya jadi debu. Kita sangkakan beg kita, luggage kita penuh dengan pahala, rupa-rupanya buka pocong. Hirit, luggage kat ini analogi. Okay, rupa-rupanya kosong. Okay, surah apa? Banyak kali dah kita tengok surah tu. Surah Al-Furqan ayat 23. Surah Al-Furqan ayat 23. Sia-sia je. Bersangka-sangka, kita sangka amalan kita banyak, rupanya jadi debu. Okey, tu yang wa'iyauzubillah min zalik. Okey. Satu lagi, saya ada sebut juga surah An-Nur ayat 39, di mana orang kafir ibarat fata morgana. Dan surah An-Nur ayat 39, penat dia ingatkan contoh kat padang pasir. Allah mengumpamakan amsal, Allah beri pemisalan. Orang yang berjalan kat padang pasir, dia sangkakan di sana ada tasik ataupun ada wadi air, oasis. Okey, seperti kisah Siti Hajar. Okey, berlari antara yang sa'i, yang sekarang kita ni namakan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah, berlari-lari 7 kali sebab disangkanya di situ ada air, rupanya fata morgana. Okey, begitulah amal ibadat orang kafir yang disangkanya dia akan mendapat pahala di akhirat nanti, rupa-rupanya sia-sia. Kita tak nak jadi macam tu. Okey, Allahu Akbar. So latihlah diri kita supaya rasa malu dengan malaikat yang sentiasa mencatat semua perbuatan kita. Okey, Allahu Akbar. Okey, kemudian ayat 12. Okey, ini semua sifat malaikat. Okey, seterusnya kita tengok dekat ayat Okey, ya'lamuna ma taf'alun. Bezakan fi'il dengan amal. Okey. Now hari ni insya-Allah kita mula bincang ayat 13. Ringgan seterusnya iaitu ayat 13. Maka kat sini Allah petakan pada kita, okey, setelah Allah beritahu semua amal kita akan dicatat, so akan ada dua golongan.
dua golongan yang Allah petakan. Okey? Allah petakan dua kelompok ataupun dua golongan pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat nanti. Iaitu, okey, Al-Abrar dan Al-Fujjar. Tengok dekat ayat 13 tu. Dekat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi na'im. Okey. Gunanya catatan malaikat-malaikat tadi tu ialah untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah. So kalaulah Allah tak gunakan balik rekod amalan kita tu, what for Allah perintahkan malaikat mencatat? Okey. So catatan itu bukan sia-sia sebab akan dihisap. Okey, dan beruntunglah golongan yang berbakti iaitu al-abrar. Wa innal fujjara lafi jahim. So dua golongan ini al-abrar dan al-fujjar. Okey, kalau kita tengok ayat ni, pada ayat ini inna, bila inna maknanya taukid. Okey, dalam ayat ini dua kali taukid ni, iaitu inna dan dua penegasan yang Allah letak dalam ayat ini iaitu inna, sesungguhnya dengan dekat la. Okey? Inna, sesungguhnya, al-abrar. Okey? Lafi na'im. Subhanallah. Kita dah tahu sesungguhnya Allah menegaskan al-abrar. La itu benar-benar. So dua kali taukid ni inna dengan la. Benar-benar. Dan Allah gunakan fi. Allah tak guna ala, Allah guna fi. Perhatikan fi. Fi ni maksudnya dalam. Kalau ala atas, maknanya dalam apa ni? Dalam nikmat ni, macam kita lah kalau terendam. Semua basah kan? So dari sudut apa pun semuanya nikmat. So beruntungnya orang-orang yang berbakti, orang yang al-abrar, yang dikatakan al-abrar ini, dia duduk dalam. Maksudnya fi ni, Allah gunakan fi ni maknanya sentiasa. Berterusan. Tak ada satu sudut pun dia tak dalam nikmat. Ulama mengatakan maksud lafi na'im ini, nikmatnya itu ialah bukan sekadar di akhirat je. Jangan kita ingat nanti syurga je. Tak. Di dunia lagi sebenarnya mereka dah dalam kenikmatan. Dan dalam bahasa Arab, bentuk ayat 13 ini adalah bentuk ayat present tense. Present tense. Dia bukan future tense. Dia bukan masa akan datang. Bila na'im, ada ya dekat na'im tu, dia kan ni'mah, na'im. Ada ya tu menunjukkan dia adalah present tense. Maknanya di dunia lagi mereka sudah di dalam kenikmatan. Fi tu ialah memang macam kalau kita masuk dalam air tu bergendap. Macam gula, kita dah bancuh dalam air, gula tu dah larut kan? Gula tu dah larut. Maknanya larut dalam kenikmatan di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. So mudah-mudahan Allah bimbing kita ihdinas siratal mustaqim dengan landasan Al-Quran dan Sunnah. Allah beri kita hidayah dan Allah beri pula kita taufik. Allah benarkan, Allah izinkan, Allah bimbing kita untuk mengamalkan apa yang telah kita belajar. Apa yang telah kita ilmukan. Okey, lafi na'im. Sungguh, benar-benar. Inna dengan la tu ada dua huruf taukid. Okey, fi itu sebelum saya terangkan apa al-abrar. Okey, saya nak nampakkan konteks ayat 13 ni, sungguh nikmatnya lah golongan al-abrar ini di dunia sehingga ke akhirat. Naimnya tu maknanya di dunia ni, ulama mengatakan maksudnya mereka hidup dalam keberkatan, okey, keimanan, sentiasa dapat hidayah dan taufik Allah. Allahu Akbar. Okey, naim di dunia ini jangan kita salah tafsir. Bukan maksud nikmat tu ialah kita ni manusia, kita selalu nampak orang tu kaya, orang tu bahagia, orang tu senang berdasarkan fizikal, betul? Oh, mampu makan ikan siakap harga 1,000, pergi bercuti, rumah dia besar, kereta dia banyak. Itu ukuran manusia. So, naim yang dikatakan al-abrar yang naim ini, okay, bukan diukur fizikal. Al-abrar yang hidup dalam lafi na'im dekat dunia ini ialah hatinya.
Zahirnya mungkin mereka nampak macam tak cukup makan, rumah biasa-biasa, kereta pun macam nak runtuh. Contoh, okay? Kita tak nampak dia macam mewah lah. Usuk macam sederhana ataupun mungkin di bawah para sederhana. Tetapi ukuran nikmat yang Allah pandang iaitu Allah membahagiakan hati mereka dengan iman dan amal. Walaupun jasad mungkin terpenjara, diseksa, dituduh macam-macam. Okey, kita tahu kan Nabi Muhammad SAW adakah duduk dalam kemewahan? Sahabat adakah duduk dalam kemewahan? Walaupun mereka sangat berharta pada asalnya. Kan? Okey, so naim ini sebenarnya ialah hati mereka, qalbu mereka bahagia. Okey, qalbu mereka bahagia. Sebab itulah kita antara doa yang banyak Nabi ajarkan pada kita untuk bacakan ialah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Teguhkanlah hati kami, qalbu kami kepada agamamu ya Allah. Peganglah. Okey, orang-orang yang al-abrar adalah orang yang beriman yang hatinya bukan fizikal bukan dari segi harta. No, adalah dari segi hatinya penuh. Allah berikan mereka kebahagiaan. Di dalam hati. Bahagia dengan apa? Bahagia dengan iman. Bahagia dengan iman. Okey? Allahu Akbar. Okey, kalau kita tahu kisah Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah, okey, disiksa, dipenjara. Apa Ibn Taymiyah katakan? Ibn Taymiyah katakan, okey, apa yang dia katakan Ibn Taymiyah pernah berkata, Inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannah al-akhirah. Sungguh di dunia ini terdapat syurga. Barang siapa yang belum memasukinya, maka dia tidak mungkin memasuki syurga akhirat. Dalam Madarij As-Salikin. Okay, dalam kitab Madarij As-Salikin, Imam Ibn Taymiyah mengatakan, sungguh di dunia ini sudah ada syurga. Tapi syurga orang beriman adalah di hatinya. Bila hatinya bahagia, fizikal kita nampak dia terseksa, tapi hatinya Allah beri dia dalam keadaan penuh bahagia. Okey, Imam Ibn Taymiyah kata, jannati fi qalbi. Syurgaku dalam qalbuku. Tak ada siapa pun boleh merampasnya. Walaupun jasadnya dipenjara, tapi hatinya bahagia dengan iman. Okey, kebahagiaan yang selalu ku bawa. Namun tak seorang pun boleh merampasnya. Itu kata-kata Ibn Taymiyah walaupun dia di dalam penjara. Okey, walaupun dalam dunia ini seperti terseksa. Zahirnya mata kasar manusia akan nampak dia tersiksa, terhina, tapi sungguh dia merasa sangat bahagia sebab jannah itu di dalam hatinya. Di kemana-mana saja dia akan bawa Quran dalam hati dia. Allahu Akbar. So tanya kita, kat mana level Quran dalam hati kita? Ada satu hadis sahih. Okay. Rasulullah kata, Rasulullah nampak sahabat berkumpul Rasulullah datang. Ibshiru. Berbahagialah kamu. So sahabat tanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Yalah, kamu semua kan dah bersyahadah. Okey, maksud bersyahadah tu kan kita dah tahu kan, dan mereka beriman pada Al-Quran. Sungguh, okey, mereka yang beriman dengan Al-Quran ibarat, maknanya pegang Al-Quran ni bukan pegang je. Pegang, baca, amal sampaikan. Sampai ke tahap itu, okey, maka siapa yang berpegang pada Al-Quran sungguh seperti ibaratnya kamu berpegang tali, dan tali satu tu hujung kita pegang, hujung satu lagi ialah tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Tali yang Allah pegang tu Allah jamin. Bila tali tu kita berpaut pada tali yang dipegang oleh Allah, maknanya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia kita selamat dari berbuat maksiat. Di akhirat kita selamat dari azab Allah, azab api neraka. So peganglah pada Al-Quran. Okay, so Al-Quran di hati, syurga di hati kita, jiwa kita. Okay, dan Imam Ibn Taymiyah juga mengatakan, beliau menjelaskan bahawa syurga dunia adalah, apa itu syurga dunia yang dimaksudkan itu? So siapa yang tak ada syurga dunia ni, macam mana nak masuk syurga akhirat? Iaitu mencintai Allah. Macam mana nak cinta kalau tak kenal Allah?
Okay, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian sentiasa mengingatinya. Sebab tu Rasulullah mengajar kita satu doa yang diajar kepada Muaz bin Jabal. Rasulullah ni kalau dia mencintai seseorang, apa yang dia buat? Rasulullah akan doakan dan Rasulullah akan ajarkan doa. Apakah doa yang diajar pada Muaz bin Jabal? Yang Rasulullah berpesan baca di setiap hujung solat. Apakah doa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Macam mana kita nak jadi hamba yang bersyukur kalau kita tak zikrika, banyak mengingat Allah. So, mencintai Allah, mengenal Allah, sentiasa mengingatnya. Merasa tenang dan tamakninah. Okey, surah Ar-Ra'd ayat 28 kan? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingati Allah hatimu akan jadi tenang. Maka dia akan rasa tenang. Dia akan rasa tamakninah, mutmainah, tamakninah. Itu satu perkataan yang sama ketika bermunajat kepadanya. Kita berdoa kepada Allah tidak tergesa-gesa. Kita ni semua nak tergesa-gesa kan? Kaya, nak bahagia, semua nak cepat. Okay. Menjadikan kecintaan hakiki hanya untuk Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya, doa tu. Wa hubba ma yuhibbuka. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berilah kami, rezekikanlah kami cintamu ya Allah. Kita cakap kita cinta Allah. Memang semua orang cakap cinta Allah. Tapi adakah Allah cinta kat kita? Nanti kita takut tu. Okay. So, rezekikanlah kami mencintaimu. Mencintai orang yang mencintaimu. Kan? Dan mencintai amalan untuk mendapat cinta. Okay. Menjadikan kecintaan hakiki hanya untuknya. Memiliki rasa takut. Okay. Dan diikuti dengan rasa harap. Ingat? Khauf. Takut. Takut apa? Takut azab Allah. Bila takut azab Allah, kita bukan makin lari daripada Allah. Itu talbis iblis. Bila takut pada Allah, takut pada azab Allah, maka bersemangatlah kita nak beramal. Okay, bersemangat untuk beramal sebab kita mengharapkan keampunan Allah, rahmat Allah. Sebab kita dah tahu, kita orang beriman dah tahu, kita masuk syurga bukan sebab amalan kita, tapi kita dapat masuk syurga Allah sebab rahmat, belas kasih Allah. Okay, sebab tu warhamna, dekat duduk antara sujud, warhamni. Apa-apa kita doa, birahmatika ya arhamar rahimin, rahmat. Doa pemuda kafir, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Rasulullah ajar kepada Sayyidatina Fatimah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghfir. Dengan rahmatmu. Semua yang kita dapat nikmat dekat dunia sebab rahmat Allah. Sebab belas kasih Allah pada kita. Okay. So, bila kita ada rasa takut, kita mengharap hanya pada Allah, bertawakal hanya pada Allah, tidak berlaku syirik, maka kita sentiasa bertawakal padanya dan kita akan menyerahkan segala urusan hidup kita hanya kepada Allah. Allahus Samad. Okay? Tak syirik. Lam yalid wa lam yulad. Dan tidak ada satu pun yang serupa denganmu, ya Allah. Tidak ada satu pun yang setara denganmu, ya Allah. Okay? Bila kita baca fikir Asmaul Husna, kan kita dah masuk kelompok ketiga. Al-Quddus, As-Subuh, As-Salam. Okay? Penyucian Allah itu sangat-sangat penting. As-Subuh, sebab itulah lepas kita solat zikir yang pertama ialah Subhanallah. Sucikan Allah dulu, baru kita bertahmid. Okay? Ini adalah kata-kata Ibnu Taimiyah. Allahu Akbar. Okay. Antara doa, masa kita tawaf kan, kita ada sebut Rabbana adkhilna jannah ma'al abrar. Kita nak masuk, ya Allah, wahai Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu bersama al-abrar. Bersama. Dan kalau kita bangun tidur kan, kita baca surah Ali Imran ayat 193, wa tawaffana ma'al abrar. Matikanlah kami, wafatkanlah kami, ya Allah, bersama al-abrar. Ada ulama mengatakan, okay, sehingga Rasulullah pun menyarankan pada kita, kalau nak mati, mintalah mati di sama ada di Mekah ataupun di Madinah. Antara doanya ialah banyakkanlah doa wa tawaffana mal abrar, dikebumikan di baqi bersama al-abrar. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Okay, so di dunia pun al-abrar ni siapa? Di dunia pun dah rasa nikmat, apatah lagi di akhirat. Seperti Ibnu Taimiyah kata tadi, dekat syurga pun dah rasa nikmat. Nikmat tadi tu dah disenaraikan dekat poster tadi, dekat gambar tadi. InsyaAllah nanti kita share ya. Okay, so orang-orang beriman, hati mereka patutnya rasa bahagia.
patut rasa tenang. So kalau tanyalah hati kita ni, kalau kita masih rasa tak tenang tu, Allah Akbar, takutnya tak beriman ke aku ni? Aku ni belum al-abrar ni. Sebab saya risau je. Rasa tak tenang aja. Okey. Allah al-abrar ini adalah orang beriman. Allah beri bahagia di dunia dan di akhirat. Apa buktinya tu? Apa dibukti walaupun fizikal nampak macam susah, rumah tak ada, kan, rumah kecil ke dan sebagainya. Tapi hidup, dia sebenarnya ialah al-abrar, ialah Allah janjikan dekat dalam, Allah beritahu kita dalam surah Lebah. Surah An-Nahlu ayat 97. Surah ke-16 ayat 97. Allah rakamkan dalam surah An-Nahlu ayat 97. Ayat 97. Kita tahu al-abrar siapa? Mereka yang beriman dan beramal soleh. Abrar ni kalau dari segi bahasa, al-bir. Kita biasa dengar kan, birru walidain. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Maknanya berbuat baik ni dia bukan sekadar cukup-cukup, ngam-ngam, cun-cun. Tak. Mereka bukan sekadar jaga solat wajib. Mereka sampai ke tahap sangat jaga solat witir. Okey, solat witir. Minta maaf, solat sunat. Mereka bukan sahaja jaga solat wajib, tapi mereka sangat jaga solat yang sunat. Okey, selepas solat wajib tu, contohnya mereka sangat menjaga solat sunat rawatib. Kalau Ustaz Dr. Abu Anas Madani, dia kata apa? Package mampu milik. Semua orang mampu milik package, bukan package rumah package bina syurga bina rumah dalam syurga. Apa dia tu? Jaga solat sunat rawatib. Dan dua solat sunat yang paling Rasulullah jaga walaupun musafir, Rasulullah tak tinggal, ialah solat sunat fajar dan solat sunat witir. Okey. Allahu Akbar. So dalam surah An-Nahlu ayat 97 ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ni dia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ulama kata ini adalah kehidupan di dunia. Adakah Allah sebut kehidupan yang mewah? Tak. Allah sebut hayatan thayyibah. Kita doa pagi apa? Wa rizqan thayyibah. Untuk orang beriman, dia dah tak ada halal dah. Sebab orang beriman pastilah dia dah cari yang halal, betul? Dia up daripada halal, iaitu thayyibah, halalan thayyibah. Dah tak ada isu halal dah, kita dah memang fokus pada halal. Jadi dia bukan sekadar halal, orang beriman ni dia bukan sekadar halal, dia thayyib, halalan thayyibah. Falanuhyiyannahu, maka bila fa, ingat tak bila kita sebut fa dalam bahasa Arab, bila Allah gunakan fa dalam Al-Quran, maknanya dia immediate. Bukan summa. Summa tu kemudian dia ada satu sela masa. Tapi bila fa ialah immediate. Sungguh Allah beri dekat dunia lagi kehidupan yang baik. Sekali lagi, bukan dari segi material, bukan dari segi fizikal, tetapi dari segi qalbunya, hatinya, baik. Suka buat baik, jaga semualah. Dengan orang, dengan haiwan, hatta haiwan. Al-abrar ni, mereka ni orang yang baik, bukan sekadar buat yang wajib. Bukan sekadar bayar zakat, tapi infak. Allahu Akbar. Jaga semua. Everything. Kecil besar semua dia beri perhatian. Sangat-sangat menjaga. Allahu Akbar. Even haiwan pun boleh merasakan kebaikan mereka. Kita ada tak kucing takut dengan kita? Nampak kelibat kita, kucing pun lari, cabut lari. Haiwan pun boleh merasakan kebaikannya. Dan Allah kata apa? Sungguh wala najziyannahum jazaa. Allah akan beri balasan kepada mereka ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ajrahum, pahala. Ingat, dunia ini
Dunia ini darul amal, akhirat darul jaza. Okey, ajrahum, pahala itu Allah akan ganjarkan, balaskan di akhirat nanti. Sebab tu Allah kata bi ahsani, yang lebih baik. Di dunia kau dapat hayatan thayyibah, nanti di akhirat kau akan dapat yang lebih baik. Ajrahum bi ahsan, lebih baik lagi, ahsan. Allahu akbar. Di dunia thayyib, nanti di akhirat bi ahsani ma kanu ya'malun, atas apa yang telah engkau kerjakan. Allahu akbar. Itu buktinya. So kita nak jadi al-abrar, mudah-mudahan Allah hidayah dan taufik untuk kita menjadi golongan al-abrar. Okey? Semualah yang kita buat semua untuk diri sendiri. Ya. Laha ma kasabat. La, Allah guna laha. Tapi bila untuk perbuatan buruk, wa alaiha, dan atas kamu maktasabat. Perbuatan buruk juga untuk atas kamu. Kamu yang telah menzalimi diri kamu sendiri. Maksudnya kalau macam apa, memang tak wajar lah kita kalau buat baik tu mengharapkan terima kasih pada orang. Ya. Sebab Allah dah ajar dah. maknanya cakap terima kasih tu diri sendiri. Ya. Sebenarnya bila kita bersedekah, avoid lah tak cakap terima kasih. Avoid, patut kita, ya Allah, Alhamdulillah, Allah ringankan, Allah gerakkan, Allah datangkan orang miskin tu kat kita untuk kita hulurkan sumbangan. Allah datangkan kucing tu untuk kita bagi makan. Semalam ada kawan saya share, kebetulan lah. Dia selalu didik anak dia kan, banyakkan memberi. Dia orang lepas jogging, pergi kedai mamak katanya, sarapan lah, okay? Makan roti tisu. Anak saya pun suka roti tisu kan. Lepas tu dia ada ambil sepiring ayam goreng. Anak dia 4, dia ambil ada 4 ayam goreng. Tapi anak dia boleh ambil ayam goreng yang belum dia makan, dia bagi dekat kucing. Tapi bila dia nak pergi bayar, cashier tu kata, dah ada orang bayarkan sarapan. Dia kata, ha? Tapi memang sebelah meja dia ada seorang makcik lah, dia kata. Kawan saya cerita, makcik ni, dia puji, dia kata, bagusnya kamu bagi kucing makan ayam yang kamu belum makan. Maknanya bukan sisa. Makcik itulah yang bayarkan. Dia orang satu meja sarapan. Nampak tak? Dia kata satu pelajaran yang sangat menusuk kalbu saya, dia kata. Mentasdikkan, membenarkan lagi pada anak-anak, buat baik pada semua. Sebab yang bagi ganjaran tu ialah Allah. Allah gerakkan hati makcik tu untuk belanja kamu makan pagi tadi. Allahu Akbar. Saya pun terkesima dengan cerita kawan saya tu. Allahu Akbar. Okay? So, haiwan pun boleh tahu baiknya orang itu. Haiwan pun boleh merasakan kebaikan seseorang itu. Al-abrarnya orang itu. Saya tunjukkan satu cerita. Sekejap lagi. Okay, so ni adalah dalil Allah memberitahu kalau kau beriman, kau beramal soleh, jangan risau. Lelaki atau perempuan, Allah siap detail kan, min zakarin au unsa. Lelaki atau perempuan, asalkan kau mukmin, kau beriman, beramal soleh, Allah akan hidupkan kamu dengan thayyibah. Allahu akbar. Doa yang kita selalu minta, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang untuk mengenalmu ya Allah. Tengok bunga, Allah Al-Khaliq. Tengok bunga, tengok matahari. Ya Allah, tahannya bunga ni dengan panas matahari. Walaupun panas, dia tetap mekar, tersenyum, membuatkan orang bahagia melihat bunga ni. Sebab cantik kan? Walaupun panas, kita tak tahan kena panas. So maknanya Allah nak bagi tahu apa? Walaupun kau diuji, senyumlah, bersabarlah, bertabahlah seperti bunga tu. Walaupun kena panas matahari, dia tetap mekar untuk membahagikan hati orang lain melihatnya. Allahu Akbar. So tadabbur, tafakur. Baca ayat Quran, kemudian keluar tengok alam, tafakur. Renung alam ni, apa yang kita boleh belajar? Ingat, Allah menghisap amalan kita. Allah menghisap bukan apa yang kita baca. Allah menghisap apa yang kita dah baca Al-Quran, kemudian kita amalkan. Sebab tu penting amalan. Amalan tu penting. Al-Quran bukan sekadar dibaca. Amalan Al-Quran mestilah dibaca dan diamalkan. Setelah kita faham, tadabbur, faham, kemudian diamalkan. Itulah yang akan memberatkan timbangan kita.
Okey, kesahihan kita, mentasdikkan, kita membenarkan dalam Al-Quran, kita pergi dekat alam, kita tafakkur. Ya Allah, aku nak jadi macam matahari tak pilih kasih. Ya Allah, jadikanlah aku macam bunga ni, ya Allah. Sentiasa membahagikan orang yang memandangnya. Okey. Allah Akbar, nak jadi macam bunga. Okey. Allahu Rabbi. Okey. So, Al-Abrar ini di dunia bahagia, di alam barzakh selamat daripada azab kubur, dalam alam barzakh lagi dah dapat Raudatul Jannah seperti taman-taman syurga, lapang, terang, wangi. Allahu Akbar. Kemudian di padang mahsyar dilindungi di bawah arasy Allah. Kemudian di hari kiamat dapat syurga yang kekal abadi. Allahu Akbar. Itu Al-Abrar. Orang yang berbuat baik yang semaksima dia. Bukan limit-limit. Bukan cukup-cukup. Bukan ngam-ngam. Dia sentiasa nak buat lebih baik, lebih baik, lebih baik. Okay? Orang yang kebaikan, melakukan ketaatan. Okay? Albir ni kalau kita buka kamus juga bermaksud daratan. Daratan ni dengan lautan mana kuat? Daratan lah kan? Kalau laut kan kita macam tu ombang-ambing kan, darat. So daratan yang luas tu maknanya seluas itulah amal dia. Sekukuh itulah iman ketaatan dia. Sebab tu nama dia Al-Abrar. Kan ada Asma'ul Husna Al-Bar. Allah Maha Baik. Kita akan masuk kelompok keempat Asma'ul Husna. Sebab tu nama Allah Al-Bar duduk dalam kelompok keempat. Siapa masuk kelas fikir Asma'ul Husna dia akan faham. Asma'ul Husna tu terbagi kepada empat kelompok. Okey? Allahu Akbar. Okey? Kita naklah jadi macam Ibn Taymiyah tu. Walaupun fizikalnya terseksa tapi hatinya sangat bahagia. Penguasa semua tak boleh rampas kebahagiaan sebab kebahagiaan itu Allah letakkan di dalam hatinya. Iman itu duduknya di dalam hati. Jannati fi qalbi. Itu kata-kata Imam Ibn Taymiyah. Okey? Allahu Akbar. Ibnu Qayyim berkatakan, okey, ayat 13 ni, innal abrara lafi na'im, na'im di dunia dan di akhirat. Mostly ulama mengatakan na'im itu maksudnya present tense, maknanya bukan tunggu di akhirat, di dunia lagi dah dalam nikmat. Surah An-Nahlu ayat 97. Okey. Okey, al-abrar ni dia adalah jamak. Dia adalah jamak. Jamak ni ada dua. Kalau mufrad, bir ataupun bar. Okey? Al-bir ataupun al-bar. Itu mufrad, singular. Jamak dia ada dua. Sama ada al-abrar untuk orang ataupun bararah untuk malaikat. Maknanya bararah tu jamak untuk ramai sangat. Kita dengan malaikat mana lagi ramai? Malaikat. Apa buktinya? Ingat tak? Kita hari tu surah Abasa. Surah Abasa, surah ke-80. Ingat tak? Ayat yang ada bararah tu. Ayat 16. Tu nampak? Ada juga kiram. Kiramim bararah. Surah Abasa, surah yang lepas. Ayat 16. Yang ini bararah ni untuk siapa? Malaikat jamaah yang mulia lagi yang berbakti. Kalau manusia, al-abrar, jamak untuk manusia, tapi kalau untuk malaikat, bararah. Banyak ni, jamak yang sangat banyak. Okey? Allahu Akbar. Okey, tadi saya ada sebutkan kisah Abu Darda. Bagaimana haiwan pun boleh merasakan kebaikan al-abrar. Okay, ada satu kisah Abu Darda dan untanya. Siapa pernah dengar? Okay, kisah tentang betapa agungnya pertanggungjawaban di hari kiamat. Ya Allah, saya rasa kecilnya. Ya Allah, bila tahu kisah Abu Darda ni. Ni kisah Abu Darda dengan untanya. Okay, ketika ajal hendak menjemput Abu Darda.
Abu Darda memandang untanya. Kemudian berkata, okey, orang Arab ni haiwan pun ada nama, kan? Wahai Damun, jangan kau musuhi aku di hadapanku, Rabbku. Jangan kau tuntut aku di hari kiamat kelak di hadapan Rabbku, wahai Damun. Kerana demi Allah, aku tak pernah bebankan kepadamu kecuali yang engkau sanggup. Abu Darda ni, sampai unta dia katalah, unta ni boleh bawa barang sekitar 50 kilo. Contoh, saya tak tahu lah berapa berat unta boleh bawa. Namun dia tak akan bagi unta tu bawa beban yang lebih daripada kesanggupan untanya. Teringat pula Riyadhus Salihin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa Allah katakan ayat itu? Tidak dibebani seseorang itu, melainkan dengan sesuai dengan batas kesanggupannya. Itulah bukti kita ini lemah. Okay, kita tak kuat. Okay. Kemudian, tentunya kita teringatkan diri. Cuba kita muhasabah diri kita. Pernah tak kita bebankan orang di luar kemampuan? Kita paksa juga dia buat. Tak kira, aku bayar gaji kau kan? Contoh. Okay. Adakah kita pernah membani orang tua kita dengan perbuatan yang menyakiti hati mereka? Pernah tak kita bebankan perasaan orang tua kita dengan perangai kita? Adakah kita beramal sesuatu di dunia yang kelak kita akan menyesalinya? Cuba kita flashback balik, ingat balik. Beliau adalah Abu Darda. Seorang yang sangat soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh sampai dengan unta pun dia menghisap dirinya. Allah. Kita cepat nak ambil spray. Cepat nak bunuh. Cepat nak halau. Cepat nak marah. Cepat nak herdik. Hatta binatang. Okay. Abu Darda seorang yang sangat soleh. Even atas untanya sendiri pun dia menghisap dirinya. Tentunya kita jauh lebih layak berkaca dan berkaca tu maksudnya bercermin. Seharusnya kita ni jauh lebih patut mencermin diri kita. Okey? Mengintrospeksi ni maksudnya muhasabah diri kita apa yang telah kita lakukan. Cuba kita, siapa yang ada mak ayah lagi? Pernah tak kita sakitkan hati mak ayah kita? Kita buatkan dia risau. Kan? Tak tidur malam, jaga kita masa kita demam. Itu tak payah ceritalah. Ya, kalau contohnya kita buat sesuatu yang membuatkan ayah ataupun ibu kita risaukan keselamatan kita. Okey? So hari ni, kalau Abu Darda dengan untanya pun dia menghisap. So, kita. Okay, itu contoh. Satu contoh lagi saya nak bawa kisah Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Okay, Sayyidatina Fatimah. Okay, kalau kita tengok surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Okay, surah Al-Insan ada menceritakan Al-Abrar. Ayat 8. Ayat 5. Okay, surah Al-Insan. Surah ke-76 ayat 5. Ada perkataan Innal Abrar. Nampak ada Al-Abrar. Ciri-ciri Al-Abrar dalam surah Al-Insan ini. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Okey, sungguh orang-orang Al-Abrar yang berbakti, iaitu orang yang taat, orang yang banyak sangat amal solehnya, mereka akan minum dari piala, iaitu jenis minuman yang bercampur dengan kafur, iaitu sebuah mata air di syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat. Mereka boleh mengalirkannya di tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. Okey, mereka dikurniakan kesenangan itu kerana apa? Menyempurnakan nazarnya. Menyempurnakan nazar ni maksudnya yang wajib. Bukan sekadar jaga yang wajib, tapi jaga yang sunat. Okey. Serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Ni. Ayat 8 ni. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Perhatikan Allah gunakan hubbihi. Habba. Habba apa habba? Cinta kan?
Allahumma inni as'aluka hubbaka. Cintamu ya Allah. Nampak tak apa perangai orang Al-Abrar ni? Dia bagi makan benda yang dia cinta, benda yang dia suka, bukan sisa, bukan lebihan. Balik kepada kisah Saidina Ali dan Saidina Fatimah, mereka tak ada makanan sebenarnya. Ada tu pun sangat-sangat sikit. Waktu itu mereka berpuasa. Mereka sedang berpuasa. Betul-betul yang ada tamar saja untuk mereka berbuka puasa. Tetapi tawanan perang datang ke rumah mereka meminta sedikit makanan. Apa yang Saidina Fatimah dan Saidina Ali buat? Mereka berikan. Itulah yang mereka ada terbaik yang mereka ada. Mereka berikan pada tawanan itu. Perhatikan, itulah perangai Al-Abrar. Mereka beri makan yang hubbihi, yang mereka suka, yang mereka cinta. Bukan lebihan. Bukan sisa. Dah tak habis, baru bagi. Kita kan ada perangai macam tu kan? Tapi saya tengoklah macam antaranya lah kan. Sebab mak mertua saya orang Jawa kan. Kalau buat kenduri, dia memang dah bungkus siap-siap. Bukan tunggu dah petang. Banyak tak habis. Kita bungkus lah. Tak. Mereka memang dah ada allocation khas untuk yang memang nak bagi. Nak bagi orang. Pasal ingat kalau orang Jawa dia panggil barkat kan. Balik dapat barkat kan. Maksudnya yang dah makan, kita memang dah makan kat kenduri tu. Balik tu pun memang bawa balik. Kan? Okey, maknanya mereka memberi benda yang mereka suka. Benda yang mereka cinta. Okey? Perangai Al-Abrar ini, mereka beri makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan. So, tawanan ni itulah kisah Saidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Okey? Kemudian apa lagi orang Al-Abrar? Okey, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati mereka, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Nampak Al-Abrar ini ciri mereka. Okey, tidak berkehendak sebarang balasan atau ucapan terima kasih. Daripada siapa? Daripada anak yatim, daripada orang miskin dan daripada tawanan perang itu. Okey. Perangai orang Al-Abrar, ciri-ciri Al-Abrar ayat ke-10. Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami. Serupa juga dalam Ibn Taymiyah kata tadi kan. Khauf. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami. Takut Allah kenakan kami azab hari yang padanya muka orang-orang bersalah masam berkerut-kerut. Kita tak nak yang macam tu. Itulah Al-Abrar. Mereka tak mengharapkan pujian, mereka tak mengharapkan balasan, mereka tak mengharapkan ucapan terima kasih. Sebab apa mereka tak harapkan? Sebab mereka lebih takut pada hari pembalasan. Hari di mana muka orang berkerut-kerut masam mencuka. Hari orang yang dapat kitab dengan tangan kiri, yang masam mencuka tu Allahu Akbar. Abusa. Surah, ingat tak Abasa? Bermasam muka, kan? Okay. Itulah kisah Saidina Ali dan Saidina Fatimah. Allahu Akbar. Kalau kita lah, syaitan bisik lagi kan? Syaitan bisik apa? Penat kau kerja. Kau nak infak je. Nanti anak cucu kau tak berasa nanti. Syaitan akan membisikkan kepapaan, sedangkan Allah bisikkan kekayaan. Sungguh Allah Al-Ghani Al-Hamid. Surah Al-Baqarah ayat 267. Surah Al-Baqarah ayat 267. Tak ada dalam silibus tapi dah tercakap. Tak boleh saya tunjuk ayat tu. Okay. Surah Al-Baqarah ayat 267. Ni pegang betul-betul ayat ni. Ni ayat untuk orang beriman ni. Ya ayyuhallazina amanu, ayat seruan ni. Seperti yang saya pernah sebutkan sebelum ni, yang pernah kita bincangkan. Bila ayat tu ialah perintah, maknanya Allah nak tambahkan kekuatan kita. Tapi bila ayat itu ada larangan Allah, maknanya ayat itu untuk menjaga pahala kita supaya tak jadi debu. Okay, kalau tengok ayat ni, wahai orang beriman, wahai orang yang kata, orang yang mengaku, orang yang rasakan dirinya tu beriman. Anfiqu, nafkahkanlah, fi'il amar nafkahkanlah yang baik-baik.
Ma kasabtum, dari apa yang kamu telah usahakan, berniaga, kerja, semualah yang kita dah bertani ke, nelayan ke, apa je usaha kita. Nafkahkanlah, kata Allah. Kalau kau kata kau beriman, keluarkanlah infak. Okey, atas apa yang kamu usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Kalau orang bertani kan, dia dapat hasil. Okey, tamar ke, kurma ke, apa yang dia dapat hasil tu. Padi ke, okey, apa yang dia tanam daripada bumi tu dapat hasil. Okey, maka Allah kata, apa perintah Allah dalam ayat ni? Infaklah. Itu perintah. Ada tak larangan? Ada. Apa larangannya? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Buku yang di surah Al-Insan. Apa yang dia bagi makan? Yang dia suka, yang dia cinta. So dalam ayat ini juga, jangan bagi kurma yang busuk. Ni kalau kisah asbabun nuzul ayat ni lah. Mereka campurkan kurma yang basah dengan kurma yang kering. Kurma yang tak elok. Okay? Pastikan pula, Allah pula perintah nafkahkan, infak lah. Allah perintahkan infak lah, keluarkanlah daripada usaha kamu. Tapi janganlah pula kamu infak benda yang bercampur yang tak elok. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu, padahal kamu tidak mengambilnya melainkan memicikkan mata. Okey? Maksudnya dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk tu. Kita pun kalau kita pun kita tak nak benda tu. Tapi yang tu lah kita bagi ke orang. Kita kalau macam geli kita buat mata macam ni. Itulah. Mengecilkan mata tu kan. Tak nak. Kan kita pejamkan mata. Kalau surah Al-Kahfi kan dia buat tangan macam ni. Pemilik kebun tu bila kebun dah hancur, dia buat macam ni kan. Kita buat boleh kan. Habis. Semua Allah dah tunjuk perangai kita manusia dalam Quran. Okay. Wa'lamu, ketahuilah. Kalau kau buat, kau campur-campurkan benda yang tak elok, apa yang kau sedekah tu, ketahuilah annallaha ghaniyun hamid. Kita kalau best friend kita tu orang kaya. Kaya. Lepas tu contoh dia buat satu majlis. Kita nak bagi dia hadiah. Adakah kita bagi dia hadiah yang cikai-cikai? Tak kan? Kita bagi dia yang terbaik kan? Sebab kita tahu dia, macam juga walaupun Raja Sehari, pengantin ni, walaupun Raja Sehari, hantaran macam mana kita buat? Digubahnya kan? Dan macam-macam lah pada raja. Kita hias yang terbaik, betul? Okay? So, Allah nak beritahu, Allah Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Takkanlah kau bagi benda yang cikai-cikai. Sebab Allah itu yang maha kaya dan maha terpuji. Bila Allah tu maha kaya dan maha terpuji, tak wajar kamu bagi benda yang cikai-cikai. Bukanlah Allah nak sedekah kita tu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya hari ni, ulama mengatakan ada dua penafsiran lah. Okay? So, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Takkanlah kalau analogi kita manusia, kalau kita nak orang yang sangat baik, orang yang sangat kita sayang, orang yang kaya pula tu, kita tak akan bagi hadiah yang biasa-biasa. Kita bagi dia yang terbaik, betul? Allah Al-Ghani dan Allah Al-Hamid. Sebab Allah maha kaya dan maha terpuji lah. Tak seharusnya kita bagi barang yang tak elok. Sebab dia maha terpuji. Tapi bila kita bagi sedekah yang elok, Allah Al-Ghani dan Al-Hamid yang akan beri kita ganjaran yang jauh lebih baik. Sebab tu apa yang kita infak bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Okay. So nampak tak bila ayat seruan untuk orang beriman, bila ada perintah, maknanya untuk apa? Untuk menguatkan lagi, membenarkan keimanan kita. Kata kau beriman, maka bersedekah. So kalau kau kata kau beriman, benarkan keimanan kau tu. Keluarkan infak. Keluarkan sedekah. Tapi untuk jaga sedekah kita tu, maka datanglah ayat larangan. Dalam ayat yang sama, Allah melarang maknanya apa? Supaya pahala kita seinfak tadi takkan musnah, maka kau bagilah yang terbaik dan jangan kau sakiti hati orang. Ayat selepas tu, ayat selepas tu Allah kata apa? Sungguh syaitan akan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan. Kalau kau kata kamu beriman, maka kau infak.
Akan datang pula godaan bisikan pada syaitan apa? Menakut-nakut. Jangan infak. Tinggalkan untuk anak cucu kau, penat kau kerja. Okey, syaitan akan menakutkan dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau menderma. Kalau bagi pun bagi yang belen-belen kan, yang dah tak nak. Apa lagi syaitan akan buat? Dan dia akan suruh kamu melakukan perbuatan keji bersifat bakhil, kedekut. Dia suruh, bila kita berkira-kira, maka timbullah perasaan bakhil. Al-bakhil. Okey. Fahsyat. Dia akan suruh kita buat benda jahat. Okey, berkira-kira, berkedekut. Wallahu ya'idukum. Tadi ke atas Allah kata apa? Al-Ghani. Allah Al-Ghani tu akan bagi kita apa? Keampunan. Allah Al-Hamid. Allah Al-Ghani, Allah Al-Hamid akan beri kita maghfirah wa fadla. So keampunan dan kurnia anugerah dekat syurga tu untuk siapa? Untuk kita. Tapi ingat, syaitan akan bisikkan. Syaitan akan bisikkan supaya kau takut apa, takut miskin dan kau terus jadi kedekut untuk kau tidak berinfak. Tapi kalau kau infak juga, pastikan bukan benda yang tak elok. Jangan campurkan dengan benda yang tak elok. Sebab kalau tidak nanti musnah habis. Sedangkan Allah Al-Ghani Al-Hamid nak bagi kamu apa? Maghfirah dan fadla, anugerah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah nak bagi keampunan dan kurnia itu sebab Allah Al-Wasi', nikmat Allah yang tak terhingga luasnya, keampunan Allah yang tak terhingga luasnya, alim, dan Allah maha mengetahui setiap apa di hati kita. Allah Akbar. So ayat 267 dan ayat 268 ini, sebab tu kita ni jangan main beramal ni main ikut orang. Orang sedekah, kita pun sedekah. Orang infak, kita pun infak. Tapi bila tak berilmu, tak belajar, tak tadabbur Quran, rupanya sedekah itu musnah, hancur, lupus, jadi debu. Sebab apa? Bila mengungkit, bercampur dengan apa? Kalau mengungkit tu ayat 264 Kalau mengungkit tu ayat Al-Baqarah 264. Serupa juga, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Kan? Jangan kau musnahkan, rosakkan sedekah kamu dengan umpatan. Maknanya mengungkit, menyakitkan hati penerima sedekah. Itu ayat 264. Kemudian ayat 267, jangan campur adukkan dengan benda yang tak elok. Kemudian syaitan akan musnahkan dengan bisikan supaya kita takut miskin kalau kita sedekah. So ada nama Allah apa dekat ayat 267 268 ini? Allah Al-Ghani, Allah Al-Hamid, Allah Al-Wasi', Allah Al-Alim. Semua ni kita dah belajar dalam fikir Asma'ul Husna Isnin pagi. Semuanya ayat 267 ni Allah dah mengajarkan, dan juga Allah memberi kita solution dan juga protection supaya kita tak hapus. Ya Allah. Itulah dia betapa sayangnya Allah pada orang beriman. Kena faham baru kita tak apa. Berilmulah dulu baru beramal. Sebab tu surah Al-Asr sekali lagi. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu dulu baru wa'amilu. Beriman tu maknanya berilmu dulu. Bila kau berilmu maka iman kau kuat, keyakinan kau teguh, ketaatan kau padu, barulah amal engkau takkan rugi. Sungguh semua manusia, innal insana lafi khusr. Semua manusia itu kerugian. Antara rugi macam ni lah. Infak berjuta-juta, berkilo-kilo beras, tapi mengungkit. Itu ayat 264. Ayat 267 bercampur-campur. Okey. Jangan rosakkan Allah. Tadi la tubtilu, sekarang ni la tayammamu. Jangan bagi benda yang bercampur-campur. Okey. Padahal kau sendiri tak nak. Allah sampai cakap, sampai kau kecilkan mata, macam bapak tak nampak, macam kau sendiri tak nak benda tu. Tapi kau bagi. Ya Allah. Jadi kan, saya harap saya dan kita semua, bila kita berinfak dan beramal, macam mana pun orang tu sakitkan, orang yang kita sedekah tu, yang kita infak tu, mengungkit-ungkit, Allah akan uji tau. Allah uji dia jadi orang tak bersyukur. Allah uji kita, engkau nak mengungkit ke tak mengungkit ni? Engkau nak mengata ke tak mengata ni? Allah akan datangkan ujian ni. Bila once kita kata kita beriman, ujian pasti datang.
Okay, so kita dah berilmu, kita dah belajar surah Al-Baqarah ni. Ya Allah, walaupun dia sakitkan hati aku, tak, aku nak jaga pahala aku ni. Aku tolonglah ya Allah. Sebab kau Al-Ghani, Al-Hamid, Al-Wasi, Al-Alim. Aku yakin ya Allah pada maghfirah dan anugerahmu, pada rahmatmu. Tolonglah ya Allah, peganglah hati aku ni, jangan aku ungkit. Jangan aku hina, jangan aku sakitkan hati orang. Walaupun dia memang menyakitkan hati kita. Kan? Allah akan uji. Allah uji dia tak bersyukur. Tapi Allah uji kita juga. Nak mungkit tak mungkit. Kita memang sakit hati tapi bersabar. Okay. So, ada tak pahala kita yang datang musnah? Rasa-rasanya. So, lepas ni, apa saja kita infak, zip. Ada siapa pun tahu. Hatta orang itu akan menyakitkan hati kita. Nak bagi pun bagi yang terbaik. Bukan yang kita tak nak. Okay? Allah Akbar. Sayangnya Allah pada orang beriman. Oleh itu, kalau jumpa ayat Ya ayyuhallazina amanu, renung dalam-dalam. Kalau ayat itu ayat perintah, sebab Allah nak kuatkan iman aku. Kalau ada ayat larangan, maknanya Allah nak pertahankan pahala kita tu. Pertahankan iman kita tu. Biar maintain, sustain, sampailah hari penghisapan. Okay? Allahu Akbar. Balik pada ayat kita Al-Infitar tadi. $80. Okay. Innal abrara lafi na'im. Ya Allah, Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Masukkanlah kami, Rabbana, adkhilna jannah ma'al abrar. Sebab ciri-ciri al-abrar ni, kita dah tahu kan? Bagi orang miskin, anak yatim, makan benda yang mereka cinta. Harta yang mereka cinta. Lepas tu tak mengharapkan balasan. Tak mengharapkan pujian. Mereka takutkan azab Allah. Yang mereka harap ialah maghfirah Allah. Dan anugerah fadlan minallah. Kaitkan dengan surah Al-Baqarah tadi ya. Okay, itulah al-abrar. Di mana ketaatan mereka yang sangat baik. Ketaatan yang sangat padu. Okay, berbuat baik yang sangat banyak. Okay, sangat banyak. Sebab itulah ada watawafana ma'al abrar. Okay, al-abrar. Sebab tu wajar untuk mereka apa yang mereka Allah letakkan dalam ayat 13 ini. Innal abrara lafi na'im. Dua kali taukid, inna dan la. Inna sesungguhnya, la benar-benar. Fi dalam. Maknanya bukan ala. Ala tu seronok di atas keseronokan. Tak. Seronok yang sepis-sepis. Tak. Ini betul-betul tenggelam sentiasa, dan ini adalah present tense, maknanya sentiasa dalam kenikmatan. Naim, ada ya dekat naim itu menunjukkan nikmat yang berterusan. Seperti macam kita ni dapat air, dapat udara berterusan, itu panggil naim. Okey? Nikmat yang berterusan, terus menerus. Kenikmatan yang terus menerus. Okey? Maknanya dari segala segi mereka dalam kenikmatan. Sekali lagi, bukan physically. Jangan kita tengok orang beriman tapi rumah dia kecil je. Kayu ukurnya bukan fizikal, bukan material tapi okay. Allahu Akbar. Orang al-abrar ni sehingga binatang pun, haiwan pun boleh merasakan kesolehannya. Seperti Abu Darda tadi. Okay. Okay. Al-Abrar juga tengok surah Al-Baqarah ayat 177. Ini dulu dekat Raudah pernah tak ada apa ayat ni. Okay. Nampak tak laisal bir? Al-abrar daripada perkataan apa? Al-bir.
Ini juga adalah ciri-ciri mereka yang dikatakan al-abrar. Okey, surah Al-Baqarah ayat 177. Kalau kita tengok makna dia, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya. So, syarat al-abrar pertama beriman pada Allah, pada hari akhirat, pada malaikat, kitab, sekalian nabi, dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. Nampak? Okey, kepada kaum kerabat. So, list nombor 1 ialah kaum kerabat. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang terlantar dalam perjalanan, musafir, dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjanya seseorang akan solat serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat janji dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan bajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Ini juga ciri-ciri al-abrar dan ciri-ciri orang yang bertakwa. Okey. Antara dalilnya juga Okay, so al-abrar ni di dunia kehidupannya thayyib, azab kubur tak ada, mereka bahagia, mereka mendapat nikmat dalam alam kubur lagi. Kemudian di pada mahsyar dilindungi arasy Allah antara 7 golongan kan. Okey, kemudian di akhirat mereka mendapat syurga. Allah Akbar. So di dunia nikmat terbesar apa? Iman dan hidayah. Sebab tu Allah perintahkan kita 17 kali sekurang-kurangnya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Itulah nikmat dunia yang terbesar, iaitu iman dan hidayah. Nikmat yang berterusan kita minta dengan Allah. Okey. Sebab tu kalau orang kata gila apa dia tu bagi sedekah. Kalau aku lah aku simpan lah contoh kan. Tapi dia bagi je. Macam Rasulullah kan kalau orang puji je dia bagi. Okey? Allahu Akbar. Kalau kita dengar orang kata alah enjoy lah. Life is for fun. Hidup hanya sekali. Kau ni asyik nak solat je contoh kan. Itu orang kafir. Mereka suruh enjoy. Tapi orang Muslim kita menikmati sebab kita solat, kita zakat, okey? Semua yang kita buat tu sebab kita menikmati iman kita. Kita menikmati, kita meyakini nikmat yang kita akan dapat nanti di akhirat. Kita menikmati kemanisan iman kita tu dalam solat kita. Allahu Akbar. Okay, now kita masuk ayat 14. Okay, so pemetaan. Allah petakan dalam surah Al-Fitar ni ada 2 golongan. Okay, setelah Allah ceritakan tadi sifat malaikat kan. So Allah beritahu pula iaitu 2 golongan di akhirat nanti. Satu al-abrar, kita dah kaji tadi, dah bincang tadi. Sekarang kita masuk golongan yang kedua iaitu al-fujjar. Wa innal fujjara lafi jahim. Okey, dua-dua ada ayat ayat taukid. Okey, ada inna, lepas tu ada la. Sungguh orang fujjar, orang-orang yang durhaka. Lawan kepada abrar adalah fujjar. Okay? Orang-orang durhaka, lafi, sungguh mereka pun tenggelam seluruh segi, seluruh aspek, seluruh sisi mereka dalam jahim, dalam kesengsaraan, dalam neraka. Dan sesungguhnya orang yang bersalah bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. Okay? Itulah lawannya. Ayat ni exactly sama macam cermin lah. Okay, berlawanan. Inna ni pun ada inna, abrar lawannya fujar, lafi satu naim, satu jahim. Okay. Okay, saya nak juga kita ketahui dalam bahasa Arab apa makna jahim. Jahim ni dalam bahasa Arab sebenarnya staring, renung. Contoh, rimau kan, pernah tak tengok National Geographic? Dia kan singa ke rimau ke, kau ada nampak kijang ke, rusa ke, kancil ke lalu kan. Dia terus terekam ke apa? Dia stare dulu kan? Daring. Daring betul. Renungan tajam. Bukan renung yang manja-manja kelip mata tu tak. Ni ni betul-betul
Yang geram, yang nak tinggal sebelum dia faham tu, dia tinggal tunggu je. Ni kuku semua dah ready dah ni. Tinggal nak tekam je. Yang ni pun terkedek-kedek lah kan. Okey, jahim tu maksudnya ialah seperti, nak bagi senang faham, ialah seperti harimau yang sedang merenung mangsanya. Rusa ke apa ke kan. Okey, the staring. So maknanya api neraka ni sifat dia apa? Merenung. Al-Fujjar. Bakal ahli neraka tu, neraka dah tenung, dah renung. Okey, api neraka ni seolah-olah dah melihat-lihat dah. Okey? Dah merenung-renung dah. Aduh. Sebelum ni ada ayat apa? Katakan sebelum ni kita Neraka dah tengok dah. asal jedah kan. Asal jedah kan dia dah macam Dia dah mengintai. neraka tu dah mengintai-ngintai dah. Ni bukan intai lagi dah, kali ni lagi dahsyat. Merenung terus. Merenung nak faham tau, bukan merenung macam just tengok. Ni merenung memang siap kau. Okay? Dan kalau orang salah pula buat apa orang salah? Orang dah memang salah. Macam mana gaya orang bersalah? Dia tahu tu kena tenung tu. Automatik dia akan buat apa? Dia akan tunduk. Kalau boleh lari nak lari. Sebab tu ayat seterusnya nanti Allah kata yaslau tau. Yaslau tu maksudnya dia sendiri jatuh dalam neraka. Dia sendiri akan masukkan diri dia dalam neraka. Sebab tu ayat selepas ni ialah yaslaunaha. Mereka masuk ke dalamnya. Nya tu apa tu? Jahim. Nya tu, ha tu ialah refer kepada jahim tu. Mereka sendiri akan masuk dalam neraka tau. Tapi sebelum kita pergi 5 batu kena terangkan dulu ni. Fujar ni dulu. Okey? Apa itu neraka? Neraka jahim itu ialah neraka yang merenung. Seperti harimau merenung mangsanya. So al-fujar ni lawan kepada al-abrar. Okey, waktu fajar. Waktu fajr. Wal fajr. Fajar apa? Fajar tu ialah merobek kegelapan. Maka keluar cahaya. Cahaya fajar. Fajar menyingsing. Kita panggil kan. Fajar tu maksudnya merobek kegelapan. So al-fujar ni dia merobek aturan Allah. Dia melanggar perintah Allah. Apa yang Allah langgar, itulah yang dia buat. Allah kata jangan syirik, jangan kufur. Itulah yang dia buat. Okey. Dahlah syirik, kufur, tambahan juga lagi seluruh anggota badan dia membuat maksiat. Dia berzina, dia merompak, dia minum arak, dia membunuh. Okey. Fujar ni maknanya dosa-dosa dia dah terlalu banyak sampai dia dah tak rasa apa dah buat dosa tu. Okey. Dia dah hidup dalam maksiat. Okey. Dah tak kisah, dah tak peduli dah dosa kecil ke, dosa besar ke. Itu tandanya al-fujar ni dia merobek aturan Allah. Dia jadi hamba Allah yang tak taat pada perintah Allah. Apa yang Allah larang itulah yang dia buat. Okey. So nanti neraka jahim ni akan merenung al-fujar ni. Mereka akan berusaha nak melarikan diri, nak bersembunyi. Tapi boleh tak? Tak boleh. Okey, mereka akan tunduk lesu kerana tak mampu nak menatap. Dah lah kena tenung. Tunduk sebab apa? Tak mampu nak menatap renungan api neraka. Dan kerana apa? Kerana apa mereka tunduk tu? Sebab mereka tahu mereka memang bersalah. Okey. Oleh itu, dalam ayat ni Allah nak beritahu sungguh neraka itu akan menguasai, merenung tajam pada orang-orang kafir, orang yang bersalah, orang yang tak beriman. Okey. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu benar-benar berada dalam neraka. Okey. Fujar ni sampai maksudnya ialah orang yang buat maksiat bukan sorok-sorok lagi dah. Kalau sorok-sorok itu fajir. Tapi kalau fujar, maknanya dia dah open. Buat maksiat tu secara open. Declare. Tak malu mengaku. Bangga pula dengan kemaksiatan.
Beza tak al-abrar? Dia sembunyi lagi kebaikan dia. Itu al-abrar. Tapi fujar, dah lah buat maksiat tapi dia open. Dia declare, dia buka, dia mengaku. Kalau zaman sekarang ni ada social media kan? Dengan tak penuh, tak malunya, dia mengaku. Okay? Siap dia boleh cari tempat selamat. Sungguhlah besok tak selamat. Kat dunia ni, dia rasa dia dah selamat. Dia rasa dia boleh menyorok, dia boleh lari, dia boleh sembunyi. Tapi Allah kata, lafi jahil. Okay? Al-Fujjar ni ialah kata nama bukan kata kerja. Isim. Super juga al-abrar tadi. Okay? Maknanya kalau kata kerja tu maknanya tak berubah lah. Okay, kalau kata nama tu tak berubah. Tapi kalau kata kerja kan kita akan berubah, kan? Perbuatan akan berubah. Tapi kalau dah namanya kata nama, gelaran tu tak berubah. Itu sifat-sifat dia. Mereka memang dah tak kisah dah dengan dosa yang dia buat, dah tak malu dah dengan dosa yang dia buat tu. Okay? Nampak tak Allah tak kata mereka akan masuk dalam neraka? Allah seperti dah beritahu mereka dah memang dalam neraka. Super juga al-abrar. Bukan macam nanti kat akhirat kau masuk syurga, tak. Allah kata dekat dunia lagi kau dah memang dalam nikmat untuk al-abrar kan. Tapi untuk al-fujar, engkau dah memang dalam api neraka. Bukan bakal masuk neraka, dah memang. Lafi tu seolah-olah mereka dah memang dalam neraka. Okay. Maknanya kehidupan dia dekat dunia tu pun memang dah menunjukkan ciri-ciri ahli neraka. Okay, sebenarnya kehidupan mereka tak tenang, kelam kabut, okay, perangai pun perangai buruk lah. Okay, itulah neraka dunia. Okay. Sehingga ulama mengatakan dekat ayat ni Allah tak letak alladhi. Kalau alladhi tu macam ada potensi jugalah dia akan berubah. Ni memang yelah kalau bangga dengan maksiat maknanya apa? Kalau ada alladzina, mereka sedang buat maksiat, ini dah memang selama-lamanya buat maksiat, terus menerus. Okay? Mereka tak bertaubat. Mereka memilih untuk tidak mahu bertaubat. Okay? Sebab tu Al-Kafirun, surah Al-Kafirun ada alladzi tak? Ada. Ya, qul ya ayyuhal kafirun, ataupun akan tapi kalau kalimah digunakan adalah al-kafirun tanpa alladhi atau digunakan kalimah al-fujar, okey, kalau ada alladhi, minta maaf, bukan tadi kuliah al-kafirun. Maksud saya kalau ayat tu ada al-kafirun, okey, tapi ada alladhi, itu ialah mereka sedang melakukan. Mereka sedang melakukan. Yang ini tak ada alladhi, maksudnya mereka memang terus-menerus dalam kemaksiatan, dalam kekufuran. Mereka telah tetap dalam kufur. Maknanya kekufuran tu, kemaksiatan tu dah sebati dengan diri mereka. Okey. Oh, maksud ulama ni macam ni. Kalau alladzina kafaru dengan kafirun, mana yang lebih teruk? Kafirun. Okey, ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya mereka yang sedang nak meningkatkan iman. Tapi kalau mukminun itu dah confirm beriman. Sebab tu surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Dah memang beriman dan dah memang masuk syurga kan. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, tak. Ya ayyuhalladzina mu'minun, tak. So kalau alladzina amanu, alladzina kafaru, maknanya meningkat lagi, masih ada tahap lagi. Dalam proses nak meningkat iman. So alladzina kafaru. Tapi kalau dah tak ada alladzi, itu dah confirm. Kafirun, kafirin, maknanya itu dah confirm kafir. Faham maksudnya? InsyaAllah. Okay. So lepas ni kita akan lebih, sebab tu ya ayyuhalladzina amanu tu ayat tu untuk kita. Sebab kita ni sedang berjuang nak meningkatkan keimanan. Okay. Allahu Akbar. So ini adalah teguran keras daripada Allah, okey, bahawa dua ayat ini kalau kita renung, kita tadabbur, apa yang kita boleh petik zikranya?
Sekarang ni kita nak yang mana? Nak al-abrar ke nak al-fujjar? Ha, bila kita dah ada bila kita baca Quran, Allah sentiasa berpilihan kan? Cerita syurga, cerita neraka, cerita al-abrar, cerita al-fujjar. So, kenapa Allah bagi tahu sebenarnya? Supaya in advance ni, okay, kan Al-Quran ini kitab panduan, panduan hidup, supaya kita memilih yang betul. Kan? Sebab tu, ihdinas siratal mustaqim, antara maksudnya, ya Allah berilah kami hidayah dan taufik, supaya kami berilmu dan beramal yang sahih. Iaitu atas landasan Quran. So, bila kita baca Quran, itu berbezanya orang yang baca Quran ni nak dapat hidayah dengan baca Quran sebab nak khatam. Baca Quran sebab nak dapat hidayah supaya nak beramal. Dan Allah akan hisap amal kita. Yang nak beratkan timbangan kita, amal kita. Okay? So kalau amal kita memang berpaksikan pada ayat-ayat Al-Quran, itu yang memberatkan timbangan kebajikan kita. Okay? So dua ayat ini, ya Allah, aku nak ya Allah jadi golongan al-abrar yang hidupnya di dunia lagi dah lafi na'im. Nak ya Allah, so aku akan jaga pahala sedekah aku ya Allah. Aku tak nak batalkan pahala sedekah aku ya Allah. Aku nak bagi sedekah yang terbaik ya Allah. Okay, ada satu kisah juga, seorang ni dia boleh dengar apa tu? Macam ada satu suara. Okey, awan tu berat dengan air tau. Awan tu berat dengan air, dia macam dengar. Okey. Awan bergerak, kau dia macam dengar suara malaikat kan. Bergerak pergi kebun si fulan. Jelas dia dengar nama orang tu. Maka lepas tu dia nampak awan tu bergerak. Okey, sampailah dia kata, dia nak pergi carilah siapa nama yang disebut tu. Lepas tu dia jalan, memang dia nampak hujan tu turun spesifik dekat kebun orang tu. Dia pergi kat kebun tu, dia terus tanya, siapa nama awak? Itulah nama yang dia dengar tadi. Lepas tu dia pelik. Saya memang dengar, ini bukan kisah zaman sekarang, ini kisah zaman salafus soleh. Saya memang dengar bisikan bau hujan yang akan dihantar ke kebun awak. Apa amalan awak? Orang pemilik kebun tu dia cakap apa? Setiap hasil kebun saya bagi 3. 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk keluarga, untuk keperluan dia, 1/3 ialah untuk rolling kebun dia tu. Allah Akbar. 1/3 Maka Allah arahkan sampai Allah izinkan orang ini, si A ni mendengar malaikat kata, no. Hujan ni untuk kebun B. Apa hebat sangat amalan B ni? Subhanallah. Okay, itu adalah antara cerita kisah motivasi untuk kita, kisah salafus soleh. Okay, itu pentingnya beramal soleh. Jaga infak kita. Kita nak jadi orang abrar. Apa yang kita tadabbur ayat-ayat hari ni, kita kemaskan kita punya infak lepas ni. Jaga betul-betul, tak nak pahala kita musnah. Ibarat debu. Kalau surah Al-Baqarah ayat 264 tu, ibarat debu atas batu yang licin. Bila hujan turun, debu tu habis hujan bawa. So kita tak nak pahala kita licin macam batu tadi. Itu surah Al-Baqarah ayat 264. Nanti tengok Okay, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okay. Sebelum tu, kita tengok surah Al-Mu'minun, surah 23, ayat 107. Orang yang masuk api neraka tu, Allah rakamkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 107. Apakah skrip mereka? Wa yauzubillah min zalik. Kita tak nak skrip ni, supaya juga kita baca tiap-tiap malam surah Al-Mulk tu kan, kita tak nak skrip ni. Apa yang mereka baca, apa yang Allah rakamkan? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini serta kembalikanlah kami ke dunia. Setelah itu, kalau kami kembali lagi mengerjakan kufur dan maksiat, maka sungguh kami orang-orang zalim. Ini skrip orang yang masuk api neraka. Minta apa dengan Allah? Minta nak dikembalikan ke dunia. Sebab apa? Sebab nak beramal. Kalau kami kufur juga ya Allah, sungguh kami zalim. Tapi Allah kata apa? Apa Allah jawab?
Diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka. Dan janganlah kamu berkata-kata memohon satu pun kepadaku. So kita ni masih hidup kat dunia, masih ada roh, belum arwah lagi. Bermohonlah pada Allah. Jangan sampai kita yang melafazkan doa ni. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kami dan zuriat kami daripada skrip ni. Lindungilah kami daripada api neraka. Ya Allah, tak nak. Ya Allah, aku tak nak lah yang melafazkan skrip ni. Okey. Kat mana lagi Allah rakamkan dalam surah? Ibnu Abbas kata surah ke-35, surah Fatir ayat 36. Menurut tafsir Ibnu Abbas Okey, ayat 36 Allah kata apa? Dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dijatuhkan hukuman bunuh supaya mereka mati dan terlepas dari siksa dan tidak pula diringankan azab neraka itu dari mereka. Dan demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang melampau kufurnya. Kalau dekat syurga pun hidup selama-lamanya, dekat neraka ada mati ke? Tak, mereka akan disiksa selama-lamanya. Mereka tidak dijatuhkan hukuman bunuh. Tapi mereka akan disiksa. Ayat 37. Dan mereka menjerit-jerit di dalam neraka itu sambil merayu. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh yang lain dari apa yang kami pernah kerjakan kat dunia. Lalu Allah meneplak mereka. Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir, beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat? Dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul kami yang memberi amaran oleh itu, rasalah azab siksa kerana orang-orang yang zalim tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. So kalau dah masuk api neraka, ada penolong, ada syafaat? Tak ada. Dan menurut tafsir Ibn Abbas, yang dikatakan nazir, ni, an-nazir ni. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Nampak tak tu? An-nadhir tu seorang pemberi peringatan. Tafsir Ibn Abbas siap tambah lagi apa tau? Maksud an-nadhir tu uban. Maknanya uban juga sebagai peringatan. Ibn Abbas kata, kalau Allah dah bagi uban tu, maknanya itu tanda peringatan untuk kita beramal supaya takkan melafazkan skrip ni. Mereka kata apa tadi? Rabbana akhrijna. Okey, surah Fatir ayat 37 ni mereka kata apa? Rabbana akhrijna na'mal salihan. Keluarkanlah kami dari neraka sebab kami nak beramal soleh. Yang dulu kami tak buat. Okey. Kemudian Allah tanya, bukankah awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkara wa ja'akumun nadhir? Bukankah dah dapat rasul? Okey. Ibn Abbas menambah juga termasuk uban di kepala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Uban itu satu peringatan. Okey. Balik pada surah kita tadi. Okay. Ayat 15. Yaslaunaha yaumaddin. Okey, mereka masuk ke dalamnya. Yaumaddin, yaum, hari, ad-din, pembalasan. Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan. Okey, sendiri masuk. Yaslaunaha ni maksudnya sendiri masuk. Yang dimaksudkan adalah neraka. Okey. So, Al-Fujar akan terjerumus ke dalam neraka pada hari akhirat nanti. Mereka tergelincir sendiri. So, bukan tergelincir biasa lah ni. Ni tergelincir dalam api. Itulah neraka jahanam, balasan yang setimpal untuk mereka. Dan mereka tak akan ada peluang untuk keluar dari api neraka tu.
Okey. Na'udzubillah min zalik. Yaumiddin kita baca 17 kali sekurang-kurang dalam Fatihah. Maliki yaumiddin. Sebab apa? Sebab apa baca 17 kali? Supaya jadi peringatan. Supaya kita tak lupa. Tapi malangnya kita manusia tetap juga fokus dunia berbanding akhirat. Okay. So Allah nak beritahu sebenarnya Malik Yaumiddin, Allah nak beritahu hari akhirat itu pasti. Dunia ini sementara. Dunia ini tak pasti. Tapi yang pasti ialah akhirat itu pasti. So berbaloi tak kita menghabiskan masa kita untuk dunia? Berbaloikah? Sebab dunia ini tak pasti, yang pasti adalah akhirat. Okay. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kan? Mereka yang telah mendustakan agama. Okay. Dan manusia ni memang perangainya nak tak percaya, mencintai dunia sebab apa? Sebab tak percaya pada hari kiamat. Okay. Allah Akbar. Di dunia ini tak pasti. Saya pernah sebutkan manusia itu bersifat ajula, tergesa-gesa. Kita kaya nak cepat lagi, bahagia nak cepat, semua nak instant. Anak semua nak jadi soleh pun cepat. Sebab tu kalau kita akan, kalau dulu saya pun nampak iklan cuti sekolah, camp ibadah 2 minggu, selepas 2 minggu anak anda akan solat sendiri tanpa disuruh. Oi, segera saya bayar. Segera saya daftar. Tu perangai apa tu? Ajulah. Balik-balik tengok tak juga, sama juga. Kita marah pula orang yang buat kan ibadah tu kan. Apalah, aku dah bayar mahal tak ada pun. Okay. Allah Akbar. Ajulah tu sebenarnya, mati kita cakap apa? Ajal. So ajal tu sebenarnya itu, kita lupa ajal itu segera tak? Segera, cepat. Seperti kita dah faham dah, dunia tu sementara dan ajal kita pun dia akan datang dengan cepat. Allah takkan tangguh, Allah takkan tunda. So mati juga akan berlaku dengan cepat. Okey, semua yang dekat dunia ni bersifat cepat, sekejap, tergesa-gesa. Yang kekal hanyalah akhirat. Tak percaya tengok surah Al-Qiyamah. Cuba kita tengok surah Al-Qiyamah, surah ke-75. Okey, Allah gambarkan dunia ini ialah al-ajilah. Okey, ayat 20. Surah Al-Qiyamah. Okey, nampak tak ada ajilah tu? Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sedarlah wahai orang yang lalai. Sebenarnya kamu tak ingatkan kesudahan kamu. Ajal, okey. Bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya. Al-ajilah tu maksudnya cepat. Perangai kita ajulah, tergesa-gesa. Semuanya nak cepat. Nak anak soleh-soleh instant. Nak kaya cepat, skim cepat kaya. 4D kan? Duduk diam dapat duit. Tu nama dia 4D. Orang yang beli nombor ekor tu, 4D tu. Duduk diam dapat duit. Betul lah 4D. Okay. So, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sesungguhnya dunia ini, Allah gambarkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 20 ini, dunia ini kesenangan dan kemewahan dunia ini cepat habisnya. Dunia ini sementara. Ajilah, ajal kita pun mati, datangnya, berlakunya cepat. Ada orang tengah nak suap, belum sampai kat mulut pun boleh mati kalau ajal dah sampai. Okay. Watadharunal akhirah, dan kamu tak hiraukan bekalan untuk hari akhirat yang kekal abadi kehidupannya. Pada hari akhirat itu muka orang beriman berseri-seri. Masya Allah, Allahumma ja'alna minhum. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Kita nak muka yang berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Melihat kepada Tuhan. Kenapa berseri? Sebab dapat melihat Tuhannya. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Tapi kalau orang kafir, dia akan muram, bodoh. Tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Sambil percaya dengan yakin bahawa mereka akan ditimpa malapetaka azab siksa yang membinasakan. Sedarlah, janganlah kamu mengutamakan dunia dan melupakan akhirat.
Ingatlah akan hal orang yang tidak mati apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong. Waqila mau rock. Tu ada sabtah. Dan orang-orang yang hadir di sisi heboh berkata, siapakah yang dapat menawar jampi dan mengubatnya? Ni perangai manusia kan? Inilah perangai juga kan? Cari, ni saka ni, keluarkan saka dia ni. Okay? Cari jampi, cari orang boleh berubat. Dan sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu, saat perpisahan, serta kedahsyatan bertindih-tindih, maka kepada Tuhanmu lah pada waktu itu engkau dibawa untuk menerima balasan. Oleh sebab orang yang kufur tak percayakan hari akhirat, maka dia tak mengakui kebenaran diwajibkan meyakininya, dan dia tidak mengerjakan solat yang difardukan mengerjakannya. Sebab apa dia tak solat? Sebab tak yakin pada hari kiamat. IC je Islam. Kalau tak solat maknanya tak yakin pada hari penghisapan. Akan tetapi dia mendustakan dan berpaling ingkar, tak percaya pada hari kiamat. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong dan megah. Wahai orang kufur ingkar, sudahlah dekat kepadamu kebinasaanmu, sudahlah dekat. Aula laka fa aula. Kemudian api neraka lah lebih layak bagimu, lebih layak. Ya Allah, takutnya. Summa aula laka fa aula. Patutkah manusia menyangka bahawa dia akan ditinggalkan terbiar dengan tidak diberikan tanggungjawab dan tidak dihidupkan menerima balasan? Ad-din dayanu tu juga masuk hutang. Kena bayar. Semua nikmat yang kita dapat kat dunia ni kena bayar. Akan dipertanggungjawabkan. Dah tanggung, jawab kat akhirat. Jangan suka-suka je nak terima tanggungjawab. Ayat 37, bukankah dia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim, kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku. Sesudah itu Tuhan menciptakannya dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia, lalu Tuhan menjadikannya daripada dua jenis lelaki dan perempuan. Adakah Tuhan yang menjadikan semuanya itu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? Allah tanya. Jawapannya, tentulah berkuasa. Dia tak percaya dia akan mati, dia akan dihidupkan semula. Dia percaya dia akan mati, tapi mereka orang kafir tak percaya mereka akan dihidupkan semula, dan seterusnya mereka akan dihisap dan mereka tak akan mati-mati selepas itu. Kekal abadi di neraka. Bismillah misalnya. Yaslaunaha yaumaddin. Perhatikan surah Al-Qiyamah. Na'udzubillah min zalik. Okey. Ayat 15, yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sentiasa berada dalam azab siksanya, tidak ghaib daripadanya. Always present. Bighaibin ni maknanya tak absent. Ingat tak zaman kita sekolah dulu? Masuk je kelas, cikgu ambil kedatangan kan? Saya cikgu, hadir cikgu. Kan? So ghaibin ni maknanya tak boleh ghaib, tak boleh. Maknanya duduk dalam neraka tu selama-lamanya tak boleh absent. Ketidakhadiran tu tak wujud dalam neraka. Mereka sendiri masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Lepas tu, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka. Tak sekali-kali dapat keluar daripada neraka itu. Wa ma hum anha bighaibin. Mereka sentiasa berada dalam azab siksanya, tidak ghaib daripadanya. Okay? So, boleh sembunyi tak? Ma ni, maksud wa ma tu ialah tak boleh sembunyi, tak boleh meloloskan diri, tak boleh melepaskan diri. Tak mungkin. Laisa, tak boleh, tak pernah absent, tak boleh melarikan diri. Sekali-kali tak dapat keluar daripada neraka itu. Dan neraka pun dah merenung tajam, kan? Lepas tu nak bagi lepas. kau ingat dia nak bagi lepas, dia dah merenung tajam tu, dia dah stare, dah tunggu, dah tengah ngap je, kan? So kita takkan, na'udzubillah min zalik, bukan kita. Maknanya orang kafir ini takkan boleh lari daripada pandangan staring tadi, daring api neraka itu. Ma tu maksudnya ma tu tak boleh lari. Tak boleh lari daripada merenungan yang tajam api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu boleh bercakap tak? Masa ni boleh bercakap tak dekat padang mahsyar? Ingat tak surah An-Naba? Surah ke-79, surah An-Naba, Allah kata apa? Ayat 38. Surah An-Naba ayat 38, kita dah tadabbur ayat ni kan? Allah kata apa?
Tambahan pula pada masa Jibril dan malaikat-malaikat yang lain berdiri bersaf-saf menunggu perintah Tuhan, tidak ada yang akan berani berkata-kata memohon pertimbangan melainkan yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan yang Maha Pemurah serta yang berkata benar. Okey, tak ada siapa boleh bercakap kecuali yang Allah izinkan. Okey? Tak boleh lari, sebab apa tak boleh lari? Sebab apa tak boleh lari? Menyorok pun tak boleh. Kan? Kenapa? Sebabnya kan anggota yang dah jadi saksi. Lisan dah tak boleh bercakap. Semua anggota kita menjadi saksi untuk kita. Even kulit. Ibarat software komputer dah tak compatible dengan komputer. Perisian dalam komputer tu dah tak boleh kerja dah dengan komputer tu. Ibarat itulah, badan kita dekat dunia ni tangan kita, ni kaki kita. Tapi dekat akhirat nanti seperti bukan milik kita lagi. Sebab tu Maliki Yaumiddin, Allah kata satu-satunya pemilik yang berkuasa di hari akhirat nanti. Kita di dunia sekarang ni tangan kita. Tangan kita bergerak ikut kehendak kita sebab kita pemiliknya, betul? Tapi ke akhirat nanti tangan kita, kaki kita, mata kita semua bukan lagi milik kita. Okay. So kita kena sedar tu apakah dalil surah ke-41 dalil kulit pun akan jadi saksi. Anggota terbesar manusia ialah kulit. Okay. Ada tak orang pergi mana-mana tertinggal kulit? Sebab tu kita pakai baju kan nak tutup kulit kita. Okey, surah Al-Fussilat, surah 41 ayat 19. Dan ingatlah hari dihimpun musuh-musuh Allah untuk dibawa ke neraka, lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran, penglihatan, serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan. Boleh lari ke? Dan setelah berlaku demikian, berkatalah kepada kulit. Orang kafir tu akan berkata pada kulit dia. Kenapa kau jadi saksi terhadap kami? Lima syahidtum alaina. Kenapa kau jadi saksi atas kami? Kulit-kulit badan pula menjawab. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit badan mereka menjawab, Allah yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sesuatu pandai berkata-kata, telah menjadikan kami dapat berkata-kata, dan dialah yang menciptakan kamu pada mulanya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan untuk menerima balasan. Kalau dalam Yasin, selalunya tangan kaki tu kan, arjuluhum kan. Ni kulit kulit. Surah Fussilat. Nanti kita tak cukup masa, nanti baca sampai ayat 28 baca sampai ayat 28 tu. Masa kau berselindung kat dunia buat dosa, kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan yang berdosa itu. Akan tapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara bersembunyi. Kat dunia buat dosa, sembunyi-sembunyi, kau fikir Allah tak tahu? Semua akan jadi saksi, kulit akan jadi saksi. So tak boleh bersembunyi tak? Tak boleh nak bersembunyi lagi. Semuanya akan menjadi saksi kepada kita, kaki, tangan, kulit. Okay. So kat dunia boleh cakap tangan I, kaki I. Okay. Walaupun kita jaga pergi spa bagai, lotion bagai, kan? Scrub bagai. Tapi ingat ni semua pinjaman dan akan disoal. Kena bayar. Allah Akbar. Sebelum kita akhiri hari ini, nak bagi lagi takut Surah Ar-Rahman ayat 33. Surah ke-55. Surah ke-55, Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai sekalian jin dan manusia. Kalau kamu dapat menembus keluar dari kawasan-kawasan langit dan bumi untuk melarikan diri dari kekuasaan dan balasan kami, cubalah. Maka cubalah kamu menembus keluar. Kamu tak akan menembus keluar melainkan dengan satu kekuasaan yang mengatasi kekuasaan kami. Masakan dapat. Tak mungkin. Tak mungkin lari. Tak mungkin tembus. Allah. Okay. So takkan mungkin boleh lari. Takkan mungkin boleh bercakap kecuali Allah izinkan.
Okay? Tak boleh nak menyorok pun. Okay? So tak dapat lari pada renungan tajam neraka. Duduk dalam kubur pun sebenarnya mereka dah macam lubang neraka sebenarnya. Orang al-abrar dalam kubur seperti taman syurga. Orang fujar dalam kubur seperti dalam kawah neraka. Okay? Semua dah ditunjukkan kepada mereka walaupun di dalam kubur lagi. Okay? Sebelum mereka masuk benar-benar masuk dalam neraka lagi sudah dikenakan azab emosi. Okay? Sebab mereka terpaksa memandang neraka yang mereka akan masuk. Dalam kubur tu belum masuk neraka lagi. Tapi mereka dah dipamerkan. Itulah azab yang bakal kau dapat. Allah. Okay, so insyaAllah kita akan menyambung ayat 17 hingga 19 minggu hadapan. Peringgan terakhir surah Al-Infitar kita akan sambung Khamis hadapan insyaAllah. Saya mohon ampunan maaf salah silap saya. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada kelas hari ini. Semua yang terbaik adalah dari Allah. Okay, yang benar daripada Allah. Okay, terima kasih Fiza Kak Z, Fiza Masan, okay, Kak Norsia, Izan, Kak Ruzilah, Kak Ruslina, okay, Liza, Ayu, Kak Aisyah. Okay, Alhamdulillah. Dekat Meet, Kak Darima, Salina, Rose, Kak Zaitun Ma'ruf, Makia. Okay, Alhamdulillah dapat kita bersama kelas kita pagi ni. Mudah-mudahan menyuntik semangat kita lagi untuk menjaga amal, pahala amal kita. Jangan sia-siakan, jangan terpengaruh dengan bisikan syaitan dan bisikan hawa nafsu. Sebab semuanya kita nak bawa ke akhirat, jangan musnahkan pahala kita ya. Amin ya rabbal alamin. Saya maaf dan maaf. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.